Memperkukuh kemudahan fasiliti digital penyiaran RTM bagi memenuhi kehendak semasa. Perinciannya langsung bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob. Silakan. Baik, terima kasih Sahi. Kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra merupakan penanda aras fasiliti digital terkini dalam proses peralihan analog kepada pendigitalan penyiaran RTM. Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Nasaruddin Abdul Muttalib berkata, RTM selaku penyiar perdana negara komited menjadi peneraju dalam mengukuhkan segmen penyampaian dasar kerajaan kini dengan mempelbagaikan platform digital media sosial serta aplikasi perisian RTM Click. Apa yang penting, kita RTM perlu mengekalkan kewibawaan kita sebagai saluran hiburan berinformatif yang berwibawa dan boleh dipercayai dan sentiasa benar, dan kita tidak mementingkan berita-berita yang untuk disensasikan, tetapi apa yang kita sampaikan adalah berita benar yang berwibawa yang memang diperlu diketahui oleh rakyat semua. Beliau menjelaskannya ketika mengadakan lawatan kerja ke Perlis FM dalam memastikan kemudahan fasiliti serta kandungan penyiaran mematuhi piawaian dan kehendak audiens semasa. Patuhi garis panduan keselamatan yang ditetapkan termasuk aspek kesihatan. Demikian pesanan Polis Perlis terhadap pelancong yang ingin bercuti ke Thailand melalui pintu sempadan di Komplek Kastam, Immigration, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Padang Besar. Nasihat tersebut berikutan terdapat peningkatan COVID-19 di Perlis awal bulan ini. Justru, langkah pematuhan perlu dipatuhi bagi mengekang penularan kes ketika musim cuti persekolahan. Kepada pengunjung-pengunjung ke negeri Perlis ni, kita memohon mana yang berhasrat untuk nak menyambung perjalanan ke negara jiran, pastikanlah dokumentasi, dokumen-dokumen sama ada individu untuk macam orang untuk pasport dan juga dokumen kenderaan. Sekiranya yang nak bawa masuk kenderaan tu mematuhi syarat-syarat kedua-dua negara untuk dibawa keluar daripada sepadan. Dan saya ambil kesempatan ini juga, kita dapati kes-kes COVID. Kes-kes COVID agak baru semacam agak aktif juga sekarang ni. Dan kita mohon pelancong-pelancong yang masuk dan juga penduduk untuk mengambil langkah-langkah pencegahan bagi memastikan amalan yang baik untuk best practice untuk pencegahan COVID ni dapat dilaksanakan oleh semua pelancong atau pengunjung ke negeri Perlis, termasuk juga rakyat Perlis sendiri. Beliau ditemui selepas operasi bersepadu pencegahan dan penyeludupan di Ibu Pejabat Polis Padang Besar. Sepanjang tahun melawat Perlis 2024-2025, penyedia makanan di negeri ini disaran meningkatkan kualiti perkhidmatan dan kebersihan perniagaan makanan. Menerusi Pelan Strategik Perlis Bersih Sihat 2021-2025 ia dapat mewujudkan imej dan persekitaran bersih di kalangan penyedia perkhidmatan makanan negeri ini. Ini kerana menu makanan seperti pulut harum manis, nira nipah dan ikan bakar Kuala Perlis mampu menarik kehadiran pelancong luar ke negeri ini. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang ke Perlis sempena tahun melawat Perlis 2024. Kami sebagai pengelola makanan ni kita menyambut baiklah hasrat kerajaan negeri Perlis untuk mengadakan tahun melawat Perlis, dan bagi kami kita perlu bersedialah menyambut tetamu dari segi kualiti makanan, dari segi perkhidmatan makanan. Tahun melawat Perlis itu menjadi agenda utama negeri ini dalam menyasarkan lebih ramai pelancong demi manfaat semua. Tahun lalu, Perlis mencatatkan kehadiran pelancong melebihi 3 juta sama ada domestik dan juga antarabangsa. Sambutan pelancong sepanjang tahun melawat Perlis sangat menggalakkan. Hal ini menjadikan banyak hotel di sekitar Perlis sentiasa penuh sekaligus memberi limpahan ekonomi kepada pengusaha perhotelan. Menurut salah seorang pengurus hotel di Kanga, Fang Jingki, kebanyakan pelancong yang hadir ke Perlis mempunyai pelbagai latar belakang termasuk mereka yang datang atas urusan melawat dan bekerja. Orang saya rasa lagi banyak sebab bilik kita ada 24 bilik.
So dalam 1 bulan tu kita jual sold out pun dari 500 ke atas bilik lah. 1 bulan? Ya, 1 bulan. Memang fully book lah. Ya. Bagi memenuhi permintaan pelancong pada tahun hadapan, Perlis sekurang-kurangnya memerlukan 1,000 lagi bilik penginapan bagi menampung kehadiran pelancong. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Perlis untuk petang ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Iqbal. Allahyarham Datuk M. Daud Kilau sempat memberi petanda seolah-olah akan pergi buat selamanya. Demikian menurut cucu sulungnya Nur Hasliana Hassan. Nur Hasliana berkata kali terakhir terjumpa dengan datuknya pada Ahad lalu sebelum pulang ke Kuala Lumpur. Beliau menyifatkan penyanyi legenda itu sebagai seorang yang penyayang. Atuk sangat sayangkan cucu-cucu dia. Dia tak kisah kalau cucu buat bising apa, dia tak pernah marah kami. Kami rasa tak pernah. Dan kami rindukan kalau kadang-kadang kalau telefon, dia selalu telefon saya, dia cakap cucu atuk buat apa. Lepas tu dia nyanyi lagu Cik Mek Molek kat saya. So benda-benda macam tu akan saya rindulah. Dan senyuman dia. Sebab sejak dia masuk hospital hari tu, dia dah tak senyum, dah tak apa. Dia hanya bagi respon yang sangat minimal. Menurut Nur Hasliana, Allahyarham telah lama sakit dan keadaan tersebut semakin merosot sejak bulan Mac tahun ini. Allahyarham Datuk M. Daud Kilau, 85 tahun yang terkenal dengan lagu Cik Mek Molek menghembuskan nafas terakhir pada pukul 4.46 petang semalam di Hospital Teluk Intan. Jenazah Allahyarham Datuk M. Daud Kilau selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Sungai Balai Baruh Bagan Datuk pada pukul 2.20 petang tadi. Lebih 100 ahli keluarga dan sahabat handai termasuk rakan artis mengiringi perjalanan terakhir Allahyarham. Sementara itu, Datuk DJ Dave menyifatkan pemergian Allahyarham satu kehilangan besar buat industri seni negara. Arwah ini ada satu keunikan yang orang tak boleh tanding ni. Dia selalu kata, saya nak buat persembahan ini dengan baju ini. Saya tak nak pakai baju lain. Ada orang kalau dia punya pembantu bawa baju-baju lain, dia hanya nak baju itu kerana dia kerja dengan sequin dia, dengan itulah dia kerja belakang pentas. So itulah satu-satunya saya tak dapat lupa. Dan biasa arwah pun selalu menasihatkan Dave makanan, jaga makanan dan sebagainya. Allahyarham meninggalkan seorang isteri dan 2 anak. Kehilangan seorang lelaki warga Mas dilaporkan awal pagi semalam terjawab. Mayatnya ditemukan terdampar di tebing pasir Sungai Kedah berdekatan sebuah restoran di Ampang Jajar Alustar hari ini. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Ahmad Syukri Mat Akhir berkata mayat lelaki 62 tahun itu ditemukan kira-kira pukul 9 pagi ketika polis membuat pemantauan. Siasatan awal mendapati mayat lengkap berpakaian tanpa identiti itu dipercayai tersangkut laporan polis di Alustar. Mayat dibawa naik ke darat dengan bantuan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Alustar dan kemudiannya dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahyar Alustar Kedah untuk bedah siasat. Pengecaman dibuat oleh waris mangsa yang turut hadir di lokasi penemuan mayat. Kes dikelaskan semula sebagai mati mengejut.